Sebenarnya memang kalau kita lihat dari segi sejarahnya, ya, walaupun kita membuka pintu negara kita kepada warga asing untuk masuk, tetapi perkembangan di negara asal pengembara tersebut juga diambil kira. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, kita akan mendapat pandangan dan juga cadangan daripada Kementerian Kesihatan yang membuat penilaian risiko. Sebenarnya kita tidak membuka sewenang-wenangnya. Kalau dulu beberapa negara, iaitu 5 negara tak silap saya, apabila berlaku kes yang tinggi di negara mereka, kita telah pun tidak kita keluarkan larangan. Beberapa negara telah kita keluarkan larangan untuk mereka masuk ke negara kita. Seperti India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Nepal, 5 negara. Sebab setelah kita membuat penilaian risiko kes jangkitan di negara mereka. Jadi begitu juga dengan apa yang berlaku hari ini, yes, kita telah mula membuka, dan kita membuka pun kita ada syarat dia kepada mereka yang datang daripada luar ini, warga negara asing ini. Yang pertamanya, mereka mesti mendapat 2 dos vaksin. Dan yang kedua, sebelum mereka berangkat ke negara kita, mereka perlu membuat swab test dulu. Dan apabila sampai ke negara kita, sekali lagi mereka membuat swab test. Jadi 3 hari sebelum berlepas, mereka swab test, dan sampai pun swab test lagi. Dan selepas itu, bagi pengembara daripada luar, mereka akan dikuarantin dulu selama 14 hari di pusat kuarantin, termasuk hotel dan sebagainya. Jadi kalau ada kes yang kita dapati kesnya meningkat di negara mereka, maka kita akan mengubah, mungkin kita akan mengubah dasar kita daripada kita membenarkan dengan tidak membenarkan. Jadi kita fleksibel dari segi itu. Saya kalau diberi kebenaran oleh silakan ya, speaker, saya nak sebut. Jadi antara yang kita nilai, yang kita membuat penilaian risiko ni, antara 6 perkara yang kita jadikan panduan kita. Yang pertama, di negara pengembara tersebut, bilangan kes COVID dalam tempoh 14 hari kebelakangan. Berapa banyak jumlah kes. Yang kedua, kadar insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari. Yang ketiga, kadar kematian 14 hari kebelakangan per 1 juta penduduk. Yang keempat, kadar kematian kes kumulatif. Yang keenam, indeks pemulihan. Dan kelima, yang keenam, kes kumulatif COVID-19 melebihi 150,000 kes. Maknanya, sebelum kita membenarkan warga negara asing masuk ke negara kita, keadaan status di negara kita, di negara mereka itu menjadi keutamaan. Ya, kalau tidak termasuk dalam 6 yang saya sebutkan tadi, 6 kategori ini, kita benarkan. Tetapi kalau ada kes dari segi penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan, negara tersebut dianggap masih berisiko tinggi, kita boleh tidak benarkan, walaupun kita sekarang membenarkan.